Wanita Barat telah berjuang kuat terhadap pandangan rendah oleh masyarakat pada zaman yang lalu. Kedudukan wanita adalah berbeza mengikut budaya dan adat resam mereka, tetapi kebanyakannya etnik mengamalkan budaya lelaki lebih berkuasa berbanding dengan perempuan. Oleh itu, wanita Barat mengadakan satu gerakan iaitu gerakan feminisme. Gerakan feminisme iaitu suatu gerakan yang meminta persamaan hak wanita dan lelaki atau juga yang dikenali sebagai gerakan kesamarataan jantina berasal dari pandangan masyarakat Barat. Menurut The New Encyclopedia of Britannica menyebut bahawa feminisme adalah keyakinan yang berasal dari Barat berkaitan dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara lelaki dan perempuan yang tersebar ke seluruh dunia melalui organisasi yang bergerak atas nama hak wanita. Pada zaman dahulu, wanita mengalami penindasan dari segi pekerjaan, pendidikan maupun seksualiti. Manakala sekarang, wanita mendapat hak yang agak sama dengan lelaki Barat. Yang pertama sekali, orang Barat tidak melihat wanita sebagai status sosial yang lebih rendah. Jantina tidak membezakan status seseorang dalam masyarakat Barat. Yang membezakan mereka ialah kemampuan dan keupayaan seseorang. Mereka juga mempunyai hak untuk berpakaian bebas dan tidak boleh ditegur oleh lelaki Barat kerana itulah budaya mereka. Selain itu, mereka juga mempunyai kebebasan bersuara di mana mereka boleh melontarkan apa sahaja pandangan mereka tanpa risau akan diskriminasi. Dari segi politik pula, wanita mendapat lebih banyak peluang untuk mendapatkan jawatan tinggi dalam politik. Contohnya, Hillary D. Rodham Clinton iaitu setiausaha ke-67 di bawah pimpinan Barack Obama. Selain itu, wanita Barat juga mengaktifkan diri dalam bidang kesukanan seperti lelaki yang selalu melibatkan diri. Sebagai contoh, selalunya orang mempunyai pendirian bahawa wanita tidak tahu bermain bola sepak, tetapi Alex Morgan telah mewakili wanita Barat yang menunjukkan kebolehannya dalam bola sepak. Di samping itu, terdapat juga Serena Jamaica Williams iaitu pemain tenis perempuan. Dulu, perbincangan tidak timbul kerana persetujuan umum seolah-olah telah dicapai. Wanita mempunyai kedudukan mereka yang tersendiri dalam keluarga dan masyarakat. Mereka difahamkan sebagai golongan manusia yang tidak boleh menandingi kaum lelaki yang dilihat begitu dominan. Perubahan zaman mencetuskan perubahan pemikiran masyarakat sehingga lahirlah beberapa orang yang mula bercakap tentang kedudukan kaum wanita. Di Timur Tengah, nama seperti Kasim Amin dan sebagainya selalu dikaitkan dengan persoalan ini. Ramai orang yang sangat bersetuju dengan beliau dan ramai juga yang sangat tidak bersetuju. Akibatnya, perbincangan menjadi hangat dan tuduh-menuduh pun berlaku. Terdapat dua pendapat mengenai kedudukan wanita dalam Islam. Mereka yang berpendapat wanita perlu diletakkan pada kedudukan yang kedua dalam masyarakat percaya itu adalah kehendak agama. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahawa wanita itu kurang akal dan agama. Dalam hadis yang lain ada menyatakan bahawa mana saja masyarakat atau bangsa yang melantik wanita sebagai pemimpin, mereka tidak akan berjaya. Sementara golongan kedua pula berpendapat pandangan seperti itu tidak ada asas agama. Ia lebih merupakan adat yang biasa terpakai dalam kalangan masyarakat Arab sahaja. Sedangkan Islam tidak pernah membezakan antara wanita dengan lelaki. Banyak ayat yang memberi petunjuk seperti itu. Bagi mereka ini, yang membezakan antara seseorang dengan yang lain ialah nilai ketakwaan masing-masing kepada Allah. Al-Syekh Muhammad Al-Ghazali merupakan ulama yang paling tegas mempertahankan pandangan kedua. Bagi Al-Syekh Muhammad Al-Ghazali, ramai ulama membuat tanggapan yang salah tentang beberapa hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, hadis tersebut bukan bermaksud kurang akal dan agama. Realitinya, kata beliau pada zaman Rasulullah, kaum wanita belum begitu terpelajar. Maka yang dimaksudkan oleh hadis berkenaan ialah mereka pada waktu itu kurang berpengalaman kerana kurang berpendidikan. Berbeza sekali dengan keadaan yang ada pada hari ini. Mengikut Al-Ghazali lagi, satu daripada contoh bagaimana wanita diletakkan pada kedudukan yang sama dengan lelaki ialah Sayyidatina Aisyah sendiri. Secara jelas, Rasulullah mengiktirafkan kedudukan isterinya yang tinggi dalam ilmu sampai baginda bersabda supaya umat Islam belajar daripadanya. Selain itu, sejarah juga menunjukkan bahawa Islamlah yang membela kaum wanita. Mengenai sabda Rasulullah bahawa masyarakat yang melantik wanita sebagai pemimpin tidak akan berjaya, bagi Al-Ghazali ada maksud yang tersirat. Sebenarnya, kata beliau, hadis itu khusus tentang Raja Parsi pada waktu itu. Beliau adalah seorang perempuan yang menaiki tahta secara warisan dan bukan berasaskan kelayakan. Maksudnya, kedudukannya tidak kukuh dan mudah dikalahkan oleh tentera Islam yang sedang bersiap sedia bergerak ke sana. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya selaku penemu tukar awak, Cindy Chan Si Yi, akan membuat satu temu tukar untuk melekatkan khusus di tas saya.
Dalam temu duka ini, saya akan bertanya beberapa soalan tentang pandangan awak terhadap kedudukan wanita dalam tamadun barat. Okey, soalan satu ialah, apakah pendapat anda mengenai kedudukan wanita dalam perspektif Kristian atau Islam? Ya, dari perspektif Kristian, kedudukan wanita dalam perjanjian lama lebih rendah daripada lelaki, termasuk dalam keluarga dan masyarakat. Peranan seseorang wanita yang sudah berkahwin adalah melahirkan anak, menjaga suami dan anaknya, dan menjadi ibu yang bertanggungjawab. Selain itu, kedudukan bayi perempuan juga lebih rendah daripada bayi lelaki. Ibu yang melahirkan bayi perempuan sahaja tidak mempunyai kedudukan dalam keluarga atau masyarakat. Islam meletakkan wanita di tempat yang amat mulia sekali. Ini terbukti dalam Al-Quran ada menyebut tentang wanita, surah An-Nisa dan Maryam. Dari segi peradaban, wanita juga diletakkan martabat yang sangat tinggi sekali. Pada pendapat saya, lelaki dan wanita itu sama aja. Baik dari segi perlibatan mereka dari segi sosial, politik, siasat, ekonomi dan sebagainya. Yang membezakannya ialah dari segi tugas, peranan dan tanggungjawab. Apakah pendapat anda terhadap kedudukan wanita pada zaman dahulu? Pendapat saya, eksploitasi wanita pada zaman dahulu tidak sepatutnya berlaku, kerana ini adalah perlakuan yang tidak adil. Kedudukan wanita selalu ditindas dan diabaikan. Mereka tidak boleh mengeluarkan pendapat sendiri dengan bebas. Islam, terutama di negeri Arab di zaman jahiliah, memang dipandang rendah dan maruah mereka seolah tiada. Bagi lelaki pula, wanita ini jadi pemuas nafsu dan jadi barang dagangan. Sehingga apabila lahirnya anak bayi perempuan, anak-anak ini dibunuh dan dianggap sebagai bencana dan membawa sial. Bagaimana sesebuah agama itu membawa perubahan terhadap kedudukan wanita di sisi masyarakat? Pada pendapat saya, agama merupakan unsur yang sangat penting dalam perubahan terhadap kedudukan wanita, kerana agama telah mengubah segala penghinaan, penindasan dan kezaliman yang dilakukan kepada wanita. Agama menjadikan kita seorang yang bermoral tinggi. Agama juga menegakkan keadilan dalam masyarakat. Bible mengajar kita melayan semua orang dengan adil dan sesama, seperti Jesus. Amin. Yang mana diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti yang dinyatakan Al-Quran, menyatakan bahawa wanita adalah pasangan lelaki. Jadi, agama Islam itu membawa perubahan kepada kedudukan wanita di sisi masyarakat, yang mana ia lebih baik daripada yang sebelumnya ini. Apa pendapat anda tentang kedudukan wanita pada zaman sekarang? Adakah lebih baik daripada dahulu? Pada zaman kini, kedudukan wanita telah banyak berubah. Wanita pada zaman sekarang diberi hak yang sama rata dengan lelaki dalam berbagai aspek seperti pekerjaan, pendidikan, sosial dan juga politik. Terdapat banyak wanita yang telah berjaya dan menyumbang banyak kepada masyarakat. Pada pendapat saya, kedudukan wanita pada zaman sekarang adalah lebih baik daripada dahulu. Dahulu wanita sering ditindas
dan dinafikan hak mereka. Namun kita dapat lihat sekarang wanita telah membuktikan bahawa mereka juga boleh berjaya dalam berbagai bidang. Kita ambil contoh, wanita hari ini juga turut membantu dalam menjana ekonomi negara dan keluarga. Hal ini telah menaikkan kedudukan dan martabat mereka di sisi masyarakat serta telah mengubah anggapan bahawa wanita ini adalah golongan yang lemah dan tidak berdaya. Okey, itu saja. Terima kasih kongsi awak tentang kedudukan wanita dalam tamadun Barat dan tamadun Islam. Martabat wanita di Malaysia dan di Barat adalah sangat berbeza. Di Malaysia, kita mengamalkan agama Islam, di mana kaum wanita adalah dimuliakan dan dihormati. Kaum wanita dalam agama Islam dibenarkan untuk menuntut ilmu, untuk berniaga dan untuk berpolitik. Manakala di Barat, kaum wanita tidak diberikan hak yang sama seperti di Malaysia. Dengan ini, tubuhnya pergerakan feminisme. Ini menunjukkan bahawa martabat wanita di Barat dan di Malaysia adalah sangat berbeza. Harapan saya adalah untuk semua pihak, terutamanya masyarakat itu sendiri, untuk memberi kaum wanita hak yang sama seperti lelaki yang juga diterima dan dibenarkan dalam Islam. Dapatan saya daripada projek yang dijalankan ini adalah saya dapat melihat bagaimana sesebuah agama itu membawa perubahan yang sangat besar dalam sesebuah tamadun, khususnya perubahan terhadap kedudukan dan martabat wanita di sisi masyarakat. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari laki-laki ataupun dari wanita, sedangkan ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Surah An-Nisa tak silap saya. Berdasarkan ayat ini, Allah SWT telah memartabatkan amalan wanita itu setaraf dengan amalan lelaki. Jadi kita tidak layak untuk meletakkan garis perbezaan di antara lelaki dan wanita seperti yang telah dilakukan pada zaman dahulu, yang mana mereka ini menganggap bahawa wanita adalah satu bebanan dan malapetaka bagi mereka. Jadi harapan saya agar kaum lelaki dan wanita dapat hidup dengan harmoni tanpa mendiskriminasikan antara satu dengan yang lain, supaya tamadun yang telah kita bina sehingga hari ini dapat dikekalkan kelangsungan serta dapat menjadikan tamadun kita ini lebih maju dan berkembang. Hai, saya Cindy Chan Si. Melalui projek yang kita lakukan ini, saya mendapati bahawa pada zaman dahulu, dua-dua tamadun iaitu tamadun Islam dan tamadun Barat telah mengakui bahawa wanita adalah kaum yang lemah. Sebagai contoh, pada zaman jahiliah dalam tamadun Islam, kedudukan wanita adalah rendah, sehinggalah mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa mereka. Selain itu, pada zaman perindustrian dalam tamadun Barat, wanita juga selalu dieksploitasi dalam masyarakat. Nasib seseorang gadis yang bawah umur dikendalikan oleh ayahnya. Semasa mereka menjadi dewasa, nasibnya akan dikawal oleh suaminya. Tetapi pada zaman sekarang, kedudukan wanita telah banyak berubah. Wanita tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang kelemahan, tetapi kaum wanita adalah aset penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Setelah melakukan tugasan ini, saya telah mendapati bahawa kedudukan wanita pada kedua-dua tamadun iaitu tamadun Islam dan tamadun Barat adalah lebih kurang sama sahaja, di mana pada zaman dahulu kedua-dua tamadun adalah meletakkan kedudukan wanita pada tempat yang lebih rendah daripada lelaki. Tetapi pada zaman sekarang semuanya telah berubah dan wanita telah mendapat kedudukan yang agak sama dengan lelaki, di mana mereka mendapat kebebasan bersuara dan kebebasan untuk mendapatkan peluang pekerjaan ataupun politik dan juga sukan. Jadi dengan ini saya harap selepas ini kedudukan wanita terus dapat diperkuatkan lagi dan tiada lagi perbandingan dari segi jantina, tetapi apa-apa pun hanyalah perbandingan dari segi
kualiti kerja masing-masing. Sekian, terima kasih.